Pernah jugalah bila macam-macam masalah yang datang apa semua dengan apa. Pernah sekali anak nak pergi sekolah, kenderaan tak ada, tumpang orang. Akak gunakanlah apa yang usaha lebih sikit lah. Teluk Panglima Garang, Selangor. Rosliza alias 48 tahun, ibu tunggal kepada 5 orang cahaya mata. Bukan mudah untuk dia menempuh ujian yang berat ini sendirian sejak 3 tahun lalu. Dulu hidup tu gantung pada bekas suami. Jadi bila dah jadi ibu tunggal tu jadi kena kuatkan diri sikit lah untuk anak-anak, untuk sehari hidup diorang. Demi kelangsungan hidup, Rosliza mengambil upah menjahit pakaian. Hanya ini yang dapat diusahakan memandangkan dia perlu menjaga anak-anak dan tidak dapat keluar bekerja. Anggaran upah yang diterima lingkungan RM800 sebulan. Inilah yang menjadi sumber pendapatan untuk menyara anak dan membayar sewa rumah. Mula-mula tu memang banyak tekanan jugalah. Sebabnya biasa ialah bergantung pada bekas suami. Lepas tu bila kena pegang sendiri, macam-macam masalah timbul kan, kadang-kadang macam tak kuat jugalah. Tapi lama-lama tengok anak apa semua, kuatkan semangat jugalah. Dengan kemahiran yang ada, dapat juga Rosliza menyara anak-anak walaupun pendapatan yang diperoleh tidak begitu banyak. Pernah jugalah bila macam-macam masalah yang datang apa semua dengan apa. Pernah sekali anak nak pergi sekolah, kenderaan tak ada, tumpang orang. Baiklah jiran-jiran ada yang bantu kan. Lepas tu macam seperik jugalah. Nak ke mana-mana pun tak boleh. Dan ada sekali macam nak makan pun tak cukup. Rosliza akui, ada ketika dia berasa letih dan hampir putus asa. Namun, dia harus bangkit demi membesarkan anak-anak. Kebanyakan tempahan baju yang diterima adalah pelanggan tetap yang selalu memberi sokongan terhadap usahanya ini. Apa tak pernah pun mengadu kat siapa-siapa pun. Jadi, kalau ada orang saksi yang tengok ke apa, adalah juga bagi, tapi jaranglah sebab akak tak pernah mengadu pun. Di sinilah tempat Rosliza mencari rezeki. Di sini jugalah tempat tinggal mereka sekeluarga. Kedai ini menjadi saksi keperitan yang dilalui oleh Rosliza demi membesarkan anak-anak. Selain makan minum dan persekolahan anak-anak, dia perlu membayar sewa kedai RM500 sebulan. Walau pernah melalui kesempitan hidup sehingga terputus bekalan makanan, itu tidak sama sekali mematahkan semangat Rosliza untuk terus berjuang demi anak-anak. Pernah jugalah masa tu, tapi makan pun apa yang ada je lah. Dikurniakan 5 orang cahaya mata, Nur Syakirah 20 tahun, Nur Sajidah 18 tahun, Muhammad Nur Fitri 16 tahun, Nur Syahindah 9 tahun dan Nur Srihani Laili 8 tahun. Dalam kesibukan menyiapkan tempahan, Rosliza perlu membahagikan masa buat anak-anak.
Semua urusan rumah diuruskan sedaya upaya untuk memberikan yang terbaik buat keluarga. Walaupun tidak mewah, Rosliza tetap bersyukur dikurniakan anak-anak yang sangat memahami dengan keadaannya. Rosliza turut menerima bantuan daripada Lembaga Zakat Selangor sebanyak RM500 sebulan. Bantuan ini sedikit sebanyak dapat menambah pendapatan yang sedia ada. Ini tak cukup tu, akak gunakanlah apa yang usaha lebih sikit lah untuk cari bekal macam mencari tu ambil lebih sikit dari apalah. Kini dua orang anak Rosliza, Nur Syakirah dan Nur Sajidah, sedang melanjutkan pelajaran mereka di peringkat universiti. Perbelanjaan buat anak-anak di kampus juga agak tinggi dan memerlukan wang yang banyak. Namun dia tidak pernah berputus asa demi untuk melihat anak-anaknya berjaya. Rosliza percaya bahawa anak-anak ini akan membuat yang terbaik agar dapat mengubah nasib mereka suatu hari nanti. Selain usaha, doa seorang ibu sentiasa mengiringi kejayaan. Walau hidup dalam kesempitan, pelbagai cara akan diharungi demi menyara anak-anak. Sayu melihat wajah anak-anak. Mereka juga perlu semangat dan berhak mendapat yang terbaik untuk terus maju dalam pelajaran agar dapat membantu keluarga kelak. Mula-mula tu memang banyak tekanan jugalah. Sebabnya biasa ialah bergantung pada bekas suami. Pernah jugalah masa tu, tapi makan pun apa yang ada je lah. Bersamamu minggu ini menyelami kisah seorang ibu tunggal, Rosliza alias di Teluk Panglima Garang, Selangor. Tidak terkecuali, penaja utama program Bersamamu, Syarikat Faizah Sendirian Berhad, turut memberi sumbangan kepada keluarga ini. Sumbangan disampaikan oleh Wakil Faizah, Eksekutif Pemasaran, Zaimuddin Mahamud dan Eksekutif Kawalan Kredit, Nur Hidayah Raim. Agihan disertakan bersama pelbagai barangan keperluan dapur keluaran Syarikat Faizah Sendirian Berhad kepada Rosliza sekeluarga. Okay, Kak, saya wakil daripada Syarikat Faizah. Syarikat Faizah ada buat sumbangan sikit untuk meringankan beban kakak sekeluarga lah. Mudah-mudahan dengan sumbangan ni dapat meringankan beban kakak sekeluarga lah. Ini sumbangan dia, beras. Ya, ini salah satu bihun keluaran Syarikat Faizah, bihun siam ya, untuk kakak. Dan ini ada bihun segera Faizah. Dan ini kicap manis keluaran Syarikat Faizah. Dan kicap masin Syarikat Faizah, tepung Syarikat Faizah, kari ikan Syarikat Faizah, sup, rempah sup Syarikat Faizah, kari daging Syarikat Faizah, garam Syarikat Faizah. Ini bihun segera Syarikat Faizah. Ini adalah keluaran-keluaran barang keperluan untuk kakak sekeluarga daripada Syarikat Faizah. Mudah-mudahan dengan sumbangan ini dapatlah sedikit sebanyak meringankan beban kakak sekeluarga, insya-Allah. Ya Kak, ni ada sumbangan sikit daripada Syarikat Faizah. Mudah-mudahan dengan sumbangan ni sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban kakak sekeluarga, dapat membantu kakak sekeluarga. Ya. Ya Kak, kita ada bantu sumbangan bihun segera, bihun siam,
sup Pak Iza dan rempah ikan Pak Iza. Semoga dengan bantuan ni kakak dapat meringankan beban kakak sekeluarga, meringankan beban kakak sekeluarga, dapat bantu dah sikit sebanyak keperluan kakak sekeluarga di rumah, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan pada syarikat Pak Iza kerana sudi membantu beri sumbangan sikit sebanyak. Dengan sumbangan ini, dapatlah meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh Rosliza demi membesarkan anak-anak yang masih belajar. Malang tidak berbau. Itulah yang boleh diungkap oleh Rosliza apabila anak ketiganya iaitu Muhammad Nur Fitri, 16 tahun, terbabit dengan kemalangan semasa pulang dari sekolah. Keadaan Nur Fitri yang mengalami patah tangan menyebabkan Rosliza perlu memberi perhatian yang lebih kepada Nur Fitri. Kecederaan anak ketiganya ini perlu diberi perhatian khusus untuk pulih sedia kala. Diorang macam faham lah, tak adalah nak minta yang muka-muka yang mendesak ke. Diorang faham lah apa yang ada, tu yang diorang terima lah. Kebiasaannya, Nur Fitri akan membantu ibunya dengan bekerja sambilan di sebuah restoran selepas waktu persekolahan. Menerima upah sebanyak RM40 sehari, itu sudah memadai bagi Nur Fitri untuk mencari duit poket dan membantu meringankan beban ibunya. Dengan keadaan sekarang, dia tidak dapat untuk bekerja dan hanya menjaga adik-adik semasa ibunya menyiapkan tempahan pelanggan. Diorang macam faham lah, tak adalah nak minta yang muka-muka yang mendesak ke. Diorang faham lah apa yang ada, tu yang diorang terima lah. Keperitan hidup Rosliza alias membesarkan anak-anak seorang diri mendapat perhatian daripada Wakil Pejabat Peduli Rakyat N51 Si Jangkang untuk menghulurkan sedikit bantuan. Pelbagai jenis bantuan dihulurkan kepada Rosliza sekeluarga agar dapat meringankan beban yang ditanggung. Selain itu, Pejabat Peduli Rakyat N51 Si Jangkang ini turut membantu golongan asnaf dan golongan orang kelainan upaya di sekitar kawasan Si Jangkang. Selain pada zakat, macam masa musim PKP tu adalah dari badan-badan NGO. Okay, sumbangan dari kami lah. Kak okey, perniagaan semua okey. Sekat ni. Dekat ni kami cuba bantulah. Ya, dengan bantuan Hospital tengok bagi macam mana. Akak sebenarnya harap sangat pernah minta bantuan zakat untuk majukan kedai ini kan, untuk tambah mesin ke. kasih Ibu Smart Selangor. Nanti saya bawa datang. So nanti permohonan dia insya-Allah bulan. Hanya anak-anak yang menjadi penguat semangat untuk Rosliza terus kuat. Kudrat yang ada sememangnya digunakan untuk membesarkan anak-anak. Pagi kalau tak time budak sekolah, akak sibuk sikit lah. Akak uruskan lepas ada orang pergi sekolah, akak kemas apa yang patut ke apa buat kerja, macam buat kerja rumah.
Lepas tu baru akak mulalah buat kerja akak. Lepas tu tiba masa saya nak masak, akak masak kerja. Lepas tu ambil orang sekolah. Kekurangan pendapatan ada kalanya membuatkan Rosliza rungsing kerana anak-anak perlu belajar menggunakan pelbagai peranti. Dia tidak mahu mereka terapai dalam pelajaran. Kalau kelas online tu memang terganggu sebab akak tak ada kemudahan internet sangat. Jadi pakai pun harapan handphone je kan. Dia pun kadang lain ada, kadang lain tak ada. Sebab kawasan dan kat sini gila payah nak dapat lain. Melihat keadaan ibunya mencari rezeki hingga larut malam, anak-anak Rosliza turut membantu dengan bekerja sambilan. Walau masih bersekolah, mereka ingin membantu ibu menambah pendapatan keluarga. Perniagaan orang kalau nak ikutkan memang tak cukup. Tu kalau orang ada masa tu, dia cuba cari kerja sampingan untuk tambah. Akak harap orang tak hidup susah lah, jadi berjaya lah dalam hidup orang kan. Akak tak nak orang rasa macam apa yang akak rasa sekarang. Akak harap diorang belajar sungguh-sungguh lah untuk berjaya dalam hidup diorang kan. Supaya hidup diorang tak susah. Melihat wajah anak-anak, Rosliza pasti memikirkan masa depan mereka. Sebagai ibu, dia tidak mahu anak-anak hidup dalam keadaan serba kekurangan. Harapannya cukup besar. Doanya buat anak agar dapat mengubah nasib mereka sekeluarga. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Bukan mudah untuk Rosliza menanggung semua ini sendirian. Semoga Rosliza terus kuat demi membesarkan anak-anaknya. Bersamamu minggu ini turut membantu 7 keluarga dari 2 buah negeri. 4 keluarga dari negeri Johor Darul Takzim, keluarga Hishamuddin Samaun, keluarga Hana Farhana Noh, keluarga Zainab Berhanuddin, dan keluarga Kartik anak lelaki Sugumaran. Manakala 3 keluarga di negeri Pahang Darul Makmur, keluarga Tuan Ahmad Saufi Tuan Ismail, keluarga Abdurrani Yusof, dan keluarga Nurizan Muhammad Nur. Terus hulurkan bantuan buat mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan